A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Rabbi, ya Mustaqim. Shiratal Alhamdulillah wahdahu. Sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jillahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu menjadi suatu kebenaran, dan rezekikan kepada kami untuk bersama dan mengikut kebenaran yang Kau tunjukkan kepada kami. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan juga dan terangkan juga kepada kami, ya Allah, kebatilan itu menjadi suatu kebatilan, dan rezekikan kepada kami untuk meninggalkan segala kebatilan yang Kau tunjukkan kepada kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan yang baik. Wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Jangan sekali-kali Kau matikan kami dalam keadaan yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Surah Ar-Rum ayat ke-41. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, telah nyata kerosakan di atas muka bumi dan kerosakan di dalam laut kerana adanya tangan-tangan manusia yang jahat yang tidak bertanggungjawab. Sengaja, kata Allah, kami membiarkan manusia merasa keperitan bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana mudah-mudahan manusia insaf dan mereka balik kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang dihormati Tuan Imam, para bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Nurul Hijrah, sekalian para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, dan seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertamanya, alhamdulillah, pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma saya mohon maaf sedikit kerana terlewat sampai, sebab ada masalah di jalanan tadi. Terang ada jam jalan apa nama ni, hujan lebat sangat. Hujan lebat sangat. Nah, kita ni tak biasa mana. Nah, jadi alhamdulillah, yang pertama kita mengangkat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ni kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita, perkumpulan kita pada malam ini dikira di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu amal soleh yang untuk kita bawa berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat. Dan kita mohon juga, kita datang ke rumah Allah ini, kita mendapat kelebihan seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Kelebihan mari rumah Tuhan Allah Ta'ala ni banyak. Nah, cuma saya nak sebut satu hadis pada malam ni sebagai mukadimah bagi kita, yang mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sahih, yang Nabi sebut, man tatahhara fi baitihi summa madha ila baitin min buyutillah liyaqtiya faridatan min faraidillah kanat khutwatuhu tahuttul khati'ah wal ukhra tarfa'u darajat. Dalam hadis ni Nabi sebut, sabda Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa yang bersuci di rumah ni, bersuci di rumah Nabi sebut, man tatahhara,
Dengan makna ulama sebut barang siapa yang ambil air sembahyang di rumah dia. Bukan bersuci, orang kata bersuci mandi. Kan ada tak bersuci di sini, hadah so. Ada juga orang kira. Jadi Nabi sebut orang yang bersuci. Orang ni dah ingat kaduh sangat ni. Dah hujan-hujan ni, nak pergi ke masjid. Pakai rubah, pakai mari lalu. Tak ingat tadi bersama isteri. Dah pakai akad takbir lalu berat kau ni. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut kelebihan orang yang bersuci di rumah dia. Man tatahhara fi baitihi summa madha ila baitin min buyutillah. Kemudian dia bergerak gegah. Dia bersuci itu atas tujuan apa? Dia ambil air sembahyang, dia siapkan diri dia suci zahir dia daripada najis dan mencucikan batin dia daripada hadas kecil dengan tujuan lihat dia faridatan min faraidillah. Dengan tujuan satu tujuan. Tak ada tujuan lain. Memang dalam hati dia berazam, dia suci ni, dia siap siaga diri dia semata-mata dia nak pergi ke rumah Allah. Untuk apa? Lihat dia faridatan min faraidillah. Dalam hati dia bulat dia ni memang dia nak tunai perintah Allah. Bukan nak pergi surau orang kata dalam keadaan tidak sedih. Bukan nak pergi masjid dalam keadaan saja nak masa kosong. Tidak. Hadis ni Nabi sebut orang yang hati dia benar-benar la rajulun qalbahu mu'allaqun bil masajid. Yang mana hati dia benar-benar tergantung-gantung di rumah Allah. Makna hadis ni Nabi nak sebut orang ni memang dia bersiap siaga sungguh-sungguh daripada rumah dia nak pergi rumah Allah Ta'ala atas tujuan nak pergi nak tunai perintah Allah. Marilah ujian apa di tengah jalan. Tengah nak mari masjid tiba-tiba hujan. Ada orang bila hujan tak jadi patah balik. Tapi orang yang hati dia tergantung-gantung di masjid yang disebut oleh Nabi ni, marilah ujian apa pun tengah jalan. Hujan ke, orang ajak makan nasi ke, nasi dagang pun lebih. Tergantung kalau nasi dagang pun lebih ni Allah Akbar. Saya nak cerita tak pandai. Memang first class ni. Selagi nasi dagang padi ikan tokor. Marilah apa ujian di tengah jalan, tapi dia tetap dah kosak dia nak pergi rumah Allah Ta'ala. Sama ada masa lebih banyak lagi ke, memang dia nak mari rumah Allah. Maka Nabi sebut kana khutwatuhu ihdahuma takhuttul khati'ah. Maka Nabi sebut dia dapat dua kelebihan. Yang pertama Nabi sebut kana khutwatuhu, maka setiap langkah setiap dia berlangkah nak pergi ke masjid tu takhuttul khati'ah, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Langkah sekali Allah Ta'ala ampun dosa. Dua kali langkah, dua kali dosa Allah Ta'ala ampun. Sebanyak mana langkah kita daripada rumah nak sampai ke rumah Allah Ta'ala ni, maka sebanyak itulah dosa yang dia akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah je. Yang kedua ialah wa tarfa' wal ukhra tarfa'u darajat. Yang kedua bukan sahaja Allah Ta'ala ampun dosa dia, yang kedua Allah Ta'ala satu langkah dia Allah Ta'ala angkat satu darjah bagi dia. Angkat darjah, tarfa'u darajat. Ramai hari ni orang dah fikir sedapnya dapat darjat tertinggi di sisi Allah. Nak buat amalan susah-susah, padahal ni antara cara nak mengangkat darjat di sisi Allah, mari ke rumah Allah Ta'ala, hadir ke rumah Allah dalam keadaan yang kita sebut tadi. Yang pertama, bersih diri daripada rumah, siap siaga daripada rumah. Yang kedua ialah dia hati dia bersungguh-sungguh memang melekat hati dia di rumah Allah. Marilah halangan apa pun dia akan tetap datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam ni diberi kelebihan yang kita baca ni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Dah kalau mari ke motor pun ni. Dah saya dah melakar dia, mari ke motor. Dah boleh nak bilang talian motor connect berapa kali. Dah kira mari motor kapal terbang ke, jet ke, Skyhawk ke. Dah. Marilah dengan apa pun Nabi sebut melangkah. Dengan kata bukan kata melangkah baru boleh pahala, tidak. Nabi kata, makna kata apa nama ni, berapa langkah. Jarak tu dikira dengan langkah. Kalau rumah dia 2000 langkah, maka 2000 lah dosa akan digugurkan oleh Allah, walaupun dia mari dengan motosikal. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi pada malam ni saya bacakan kepada tuan-tuan, saya petik daripada surah Ar-Rum
ayat yang ke-41. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, walaupun satu ayat tu saja kita baca pada malam ni, tapi dalam ayat ini dah cukup memberi peringatan yang sangat penting bagi kita. Saya kira ni satu perkara yang sangat penting, sebab kita melihat hari ini bala Allah Subhanahu Wa Ta'ala seolah-olah tidak putus turun kepada kita. Baru habis rebu, ni nak berlaku pula banjir. Nak bermula pula. Lalu bila kita muhasabah, kenapa Allah Ta'ala turun bala terlalu banyak kepada kita? Maka ayat ni menerangkan kepada kita. Allah Ta'ala sebut zaharul fasadu fil barri wal bahr. Turunnya bala, turunnya ujian, turunnya kerosakan di atas muka bumi, dan berat apa kerosakan di dalam laut. Ayat ni kita faham Allah Ta'ala sebut bima kasabat aydin nas, kerana bukan Allah Ta'ala itu zalim. Kerana Allah Ta'ala mustahil bagi dia bersifat zalim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran sifat Allah Ta'ala kepada hamba-Nya ni, innallaha ra'ufun bil ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni sangat-sangat lembut, sangat-sangat santun terhadap hamba-hamba-Nya. Maka sifat zalim mustahil bagi Allah. Dan kenapa Allah Ta'ala turun bala? Maka Allah Ta'ala sebut aku turunkan bala ni ialah kerana apa? Bima kasabat aydin nas, kerana adanya tangan-tangan manusia yang jahat, yang tidak bertanggungjawab, yang membuat kerosakan di atas muka. Allah Ta'ala hantar jerebu, itu semua angkara manusia. Yang pertama, manusia sendiri yang buat kerosakan. Yang kedua ialah kerana manusia buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila buat banyak sangat maksiat, maka layaklah Allah Ta'ala turun bala kepada kita. Dan kenapa Allah Ta'ala turun bala? Bila kita tengok Allah Ta'ala hantar jerebu, mari sebulan, 2 bulan jerebu, Allah Ta'ala bersihkan balik udara. Allah Ta'ala bersihkan balik, berikan balik udara bersih kepada kita. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sebut liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala saja, Allah Ta'ala sebut sengaja aku turun bala kepada manusia. Aku turun sekejap, lepas tu aku tarik balik bala. Kerana apa? Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Supaya manusia dia berasa insaf. Dia buat banyak sangat maksiat, langgar perintah Tuhan banyak sangat. Hari ni kalau nak kira orang hok lawang, tak usah kata lawang, orang Terengganu panggil canggah. Orang sini panggil apa? Canggah tak? Canggah. Canggah. Kalau Terengganu dengan sini canggah. Terengganu canggah. Canggah hukum Allah. Bila orang nak menegakkan hukum Allah, baru-baru ni ada seorang, dia sebut apa, dia kata kalaulah Kelantan melaksanakan hukum hudud dia. Kalau Kelantan melaksanakan hukum hudud, maka dia kata pada pendapat saya yakin dan pasti akan pasti ramai kaki-kaki zina, kaki-kaki pelacur akan berkumpul di Kelantan. Dia nak kata nak memperendahkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara contoh orang melawan hukum Allah, buat maksiat secara terang-terangan. Banyak lagi manusia yang canggah perintah Allah, menyebabkan Allah Ta'ala turun balik. Dan bukan saja zaman kita saja, zaman dulu lagi. Sejak zaman dahulu lagi memang manusia ni betul lah Allah Ta'ala sebut aku turun bala supaya manusia insaf, tapi manusia tetap tidak insaf. Tak insaf. Zaman Fir'aun dulu, sejarah manusia Fir'aun lah manusia yang paling jahat, yang buat maksiat yang paling besar, sehingga Fir'aun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan maha tinggi. Ini Fir'aun, siapa mengaku jadi Tuhan? Dan tuan-tuan kalau pergi ke Mesir, memang sejarah Allah Ta'ala tinggalkan sejarah Fir'aun. Siapa pernah pergi ke Mesir, pergi melawat piramid Fir'aun tu, kalau siapa nak, dulu Fir'aun yang duduk dalam piramid tu, dia ada satu dewan. Nak masuk ke dewan tempat Fir'aun bersemayang, dia buat satu jalan yang sangat sempit. Mana-mana orang nak pergi bertemu Fir'aun kena lalu jalan. Lalu jalan yang sempit dalam keadaan membongkok rokok. Nak menunjukkan, nak memuliakan Fir'aun, supaya buat sama dengan Tuhan. Kita semayang kena rokok. Sebab
Sebab tu orang Islam nak hormat manusia, jangan sampai kita sampai tahap rokok. Rokok sama dengan kita rokok dalam sembahyang, kita tak boleh jatuh akidah kalau kita reda dengan perbuatan. Tak boleh jatuh akidah. Fir'aun buat begitu. Tak, orang nak pergi bertemu dia kena rokok, jalan keadaan rokok baru boleh bertemu. Ini Fir'aun, sejarah manusia yang paling jahat. Tak. Seorang ustaz ni dia cerita, tak, dia cerita ada seorang makcik dia pergi haji. Siapa tak tahu siapa tu Fir'aun. Nampak sangat dok rajin pergi tengok. Makcik ni dia pergi haji. Biasa orang lagi pergi haji buat apa? Melacur kan. Dah habis pergi haji, pergi melacur dulu. Pergi Mesir, pergi Turki. Ustaz saya ni dia cerita, dia kata bila dia bawa orang haji ni, hari tu kebetulan pergi ziarah ke Mesir, bawa pergi masuk di piramid Firaun. Cerita Firaun begini dan Firaun telah mati ribuan tahun. Tiba-tiba mari seorang makcik ni kata, mati dah Firaun Ustaz. Tapi ada lagi ni peninggalan ni. Ada. Dia mati lama dah. Kalau dia mati lama dah, kita sedekah Fatihah lah sekali ke dia kata. Dah siapa dah kenal Firaun tu siapa. Dah sedekah Fatihah apa orang paling jahat atas dunia ni. Hari ni berlaku juga perangai macam Firaun. Ada di Syria, di Yaman, di Mesir. Manusia mengaku siapa jadi Tuhan. Inilah bala, inilah apa nama ni, satu kemungkaran yang dibuat oleh manusia yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala sebut dalam ayat ni, Allah Taala turun balik kepada manusia kerana manusia itu sendiri. Kesalahan manusia sendiri buat kesalahan kepada Allah menyebabkan Allah Taala turun balik kepada manusia. Dan bila sifat bala Allah ni, bila Allah Taala turun balik ke atas satu tempat, maka tidak kena pada manusia saja, bahkan seluruh makhluk Allah kena. Pernah berlaku di zaman Nabi Allah Sulaiman. Di zaman Nabi Allah Sulaiman, bila rakyat Nabi Sulaiman dia buat maksiat, lalu Allah Ta'ala uji Nabi Sulaiman dan rakyat dia. Allah Ta'ala hantar satu kemarau yang sangat panjang. Kemarau panjang. Bila kemarau panjang, dah beberapa minggu tak minum air tak ada. Lalu Nabi Sulaiman perintah pada rakyat dia supaya turun ke sebuah padang untuk menunaikan solat sunat istisqa, minta hujan. Bila Nabi Sulaiman perintah pada rakyat dia turun sembahyang sunat istisqa, tengah jalan Nabi Sulaiman nak pergi nak pergi ke padang, Nabi Sulaiman bertemu dengan seekor anak semut yang tengah rebah terpelanting. Setelah beberapa hari tak minum air. Lalu bila anak semut ni tak gerak dah, badan tengah lemah, tak gerak, tak gerak. Payah cakap korupun. Tak bermain. Tak bermain dah. Tak gerak ni. Orang Terengganu apa panggil? Tak gerak cetong ni. Tak gerak cetong lah, dah buat apa. Lalu anak semut ni angkat tangan. Memang kita tahu Nabi Sulaiman ni Nabi yang Allah Ta'ala beri mukjizat pada dia yang sangat banyak, sehingga Nabi Sulaiman bahasa jin, bahasa ifrit, bahasa binatang, seluruh makhluk Allah Ta'ala di mana belaka bahasa. Dan itu Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman tengok anak semut ni angkat tangan, Nabi Sulaiman dengar anak semut ni angkat tangan, doa pada Allah, ya Allah, sesungguhnya bala yang kamu turun pada hari ini bukanlah kerana maksiat yang dibuat oleh puak kami. Bukan kumpulan kami buat maksiat. Rakyat kami, para semut ni tak pernah buat maksiat pada kamu, wahai Allah. Tak pernah buat maksiat, tak pernah buat zalim pada rakyat kami. Tu tak pernah naik. Zaman rakyat semut. Tapi kenapa kamu turunkan bala, kami juga merasai bala daripada kamu. Sedangkan maksiat ini dibuat oleh anak cicit Nabi Sulaiman alaihissalam. Bila Nabi Sulaiman dengar sahaja doa anak semut, terus menitih air mata Nabi Sulaiman. Bila menitih air mata Nabi Sulaiman pergi bertemu rakyat di Nabi Sulaiman berucap, tidakkah kamu merasa aib? Tidakkah kamu merasa malu? Maksiat yang telah kamu buat menyebabkan makhluk Allah Ta'ala yang lain terasa bala yang diturunkan oleh Allah.
Maka bala Allah dalam kisah ni nak menunjukkan bahawa bala Allah turun pada semua orang. Walaupun kita orang beriman, tapi kalau ada orang di tempat kita ni buat maksiat, kita tak cegah, maka bala akan turun menimpa kita juga. Yang tu kita takut. Yang tu kita takut kerana bala ni kita tak kenal siapa. Allah Ta'ala turun, ia akan menjadi ujian bagi orang yang beriman, dan dia akan beri musibah kepada orang yang tidak beriman. Itu sifat bala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma apa yang saya nak sebut pada malam ni, satu perkara yang penting yang pernah disebut oleh Nabi SAW. Nabi sebut, sebab apa hari ni kita melihat bila Allah Ta'ala hantar jeru, Allah Ta'ala hantar sekejap, Allah Ta'ala habiskan. Lepas ni benda lain. Kenapa? Kerana Nabi SAW sebut nasib baik ada 3 perkara yang menyebabkan Allah Ta'ala tidak hantar balik pada kamu sehinggalah setiap hari Allah Ta'ala hantar balik pada kamu sehingga akhir zaman. Kalau tidak ada 3 perkara ni Nabi sebut, maka layaklah kamu menerima bala daripada Allah tiap-tiap hari sehingga akhir zaman. Apa 3 perkara itu? Nabi sebut yang pertama, falaula suyukhun rukka. Kalaulah tidak kerana ada lagi orang-orang tua yang lemah, yang do'if. Orang tua umur 80, 90, tapi dia masih bergagah diri mari ke rumah Allah Ta'ala, rokok pada Allah, sujud pada Allah. Kalau tidak ada golongan ini, pasti Allah Ta'ala akan turun bala pada kamu sehingga akhir zaman. Tiap-tiap hari kamu akan ditimpa bala oleh Allah. Sebab tu penting adanya orang-orang tua. Kalau zaman kita sudah tidak ada orang tua yang mari ke masjid, maka tunggulah azab daripada Allah. Yang kedua Nabi sebut ialah wa atfalun rudda. Kerana ada lagi di atas dunia ni kanak-kanak yang sedang menyusu dengan ibu-ibu. Kalau tidak ada baik